Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dr. Nazrin kan? Hmm. Okey, baik Doktor, sebelum tu saya Nur Azlin, saya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia lah. Jadi kami ada buat satu mini kajian mengenai penglibatan belia dalam aktiviti SMA di Sabah. Jadi sebelum tu saya nak tahu adakah doktor terlibat secara langsung dalam aktiviti seperti ini, dan kalau ya, sejak daripada umur berapa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk aktiviti kemanusiaan, saya mula aktif dalam 4 ke 5 tahun yang lepas lah. Sejak saya datang bertugas di Sabah, saya telah terlibat secara langsung dan secara tidak langsung lah dalam melakukan program kemanusiaan di Sabah, terutamanya di kawasan pedalaman Sabah lah. Okey, boleh saya tahu badan atau organisasi apa yang doktor ikut? Kalau badan bukan NGO lah kita panggil. NGO yang saya terlibat adalah yang utama adalah iMedic, Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia, dan juga ISMA lah. ISMA tu merujuk? ISMA adalah pemuda ISMA lah, ataupun kita panggil macam rakan strategik kepada iMedic. Sebab bila kita nak buat sesuatu program kemanusiaan tu, kita tak boleh stand alone lah ataupun berdiri sendiri. Kadang-kadang kita perlukan kerjasama dengan agensi-agensi lain jugalah. Okey, faham. Jadi setakat itu dalam organisasi, maksud saya dua badan tersebut lah, di samping pekerjaan doktor sebagai pegawai perubatan kan. So apa jenis aktiviti yang biasa dijalankan lah bersama-sama dengan iMedic dan ISMA tu? So sebab saya punya aktiviti kemanusiaan ni lebih kepada Sabah, sejak saya berada di Sabah. So antara aktiviti yang selalu kita buat setiap tahun adalah program berkatan lah, atau kita namakan, brandingkan program tu sebagai Sunaton. Ini adalah program ataupun projek kita buat perkhidmatan berkatan secara percuma pada golongan yang memerlukan lah, yang betul-betul susah dan berada di kawasan pedalaman. Yang susah dia orang nak keluar untuk dapatkan perkhidmatan khatan ni, sama ada di hospital kerajaan ataupun klinik-klinik swasta. Kemudian kita selalu juga buat ceramah-ceramah kesihatan, kesedaran kesihatan, dan baru-baru ni kita lancarkan satu produk lah, Repro Alert, satu modul kesedaran mengenai pendidikan dan kesedaran mengenai seksualiti lah. Selain itu, kita banyak juga pergi ikut beri bantuan ke dalam bencana-bencana, kata kebakaran, banjir. Kita pun ada pergi beri bantuan, sama ada bantuan yang dari segi makanan ataupun kit kesihatan, kebersihan. Faham. Biasanya kawasan mana yang doktor selalu pergi tu? Maksudnya kalau di PITAS, di dalam lagi ke, atau di luar-luar ni saja ke? Sebab PITAS ni dah dalam dah, ada dalam lagi? Di PITAS lah. Kalau di PITAS setakat ni saya ada cuba untuk buat, tapi setakat ni kita tak ada dapat buat lagi lah program Sunaton ataupun beri bantuan. Tapi kalau daerah lain, kita agak aktif dekat Sandakan, Kudat dan juga Sempurna lah. Tahun lepas je kita ada pergi 3 daerah ni. Sangat aktif lah tu kan doktor. Sebab kita tahu jauhnya perjalanan dari satu tempat ke satu tempat kan. Meskipun kita di PITAS ni pun dah cukup jauh, bayangkan kita nak pergi tempat-tempat lain yang lagi jauh. Okey, jadi menurut doktor, apa pandangan doktor sendiri tentang pelibatan belia lah, khususnya kita yang berumur 18 tahun ke atas ni hingga 40 tahun dalam aktiviti-aktiviti seperti ini, aktiviti aktivisme ni?
Sebenarnya kalau kita stick, kalau kita tengoklah macam saya sendiri, kita tak nak jadi, kita punya kehidupan ni lebih pada rutin. Balik kerja, office hour, pergi kerja, balik rumah, kerja rumah. So kadang-kadang kita kena isi juga dalam kita punya kehidupan tu membantu orang lain. Kerja kita ni memang dah membantu dah lah sebenarnya. Tapi kalau kita dapat buat extra lagi, itu lebih banyak membantu lah. Dan sebenarnya bila kita join aktiviti-aktiviti kemanusiaan ni, sebenarnya ramainya orang nak ikut. Ramai je orang nak menyumbang masa, nak menyumbang tenaga, nak menyumbang dari segi dana, tapi diorang tak tahu macam mana diorang nak salurkan semua bantuan tersebut. So terpulang kepada masing-masing lah. Kadang-kadang dia nak bagi nak membantu kat NGO ni, nak pergi NGO lain. So tak ada masalah asalkan kita ada isi jugalah. Memang kita punya pengalaman saya sendiri memang dari semua umur nak bantu sebenarnya. Betul. Okey, macam mana pula dengan penerimaan keluarga doktor sendiri tentang pelibatan dalam aktiviti ni? Maksudnya tak kisahlah isteri sendiri ataupun keluarga besar, adakah mereka terlalu risau ataupun mereka menyokong sahaja kata kerja amal yang doktor buat? So kalau dari segi penerimaan keluarga tu tak ada masalah lah. Sebab kita kat Malaysia ni masih lagi negara yang aman. Dan saya tak ada lagi pergi terpilih ataupun pergi ke negara-negara yang bergolak ke, macam dekat negara Palestin ke, dekat Syria ke, Yaman ke. Jadi walaupun tahun lepas ada juga kita dipanggil untuk pergi bantu negara Syria apabila berlaku gempa bumi bulan awal tahun lepas, tapi saya tak dapat hadir lah yang itu. So setakat ni tak ada apa-apa tentangan, keluarga pun happy, tak ada apa-apa masalah lah setakat ni. Okay, Alhamdulillah. Jadi menurut doktor, adakah media sosial, contohnya Facebook lah kan, ataupun Instagram sekarang pelajar-pelajar ataupun budak-budak sekarang tengok TikTok, benda-benda macam ni, adakah sebenarnya mempengaruhi belia dalam menarik mereka untuk terlibat sama dalam aktiviti seperti ini? So zaman sekarang ni kita tak boleh nafikan lah. Secara maklumat sampai kepada kita adalah melalui salah satunya adalah social media. So social media ni memang main peranan yang sangat penting dalam menyebarkan maklumat. Jadi kita untuk NGO contohnya NGO yang buat aktiviti kemanusiaan ni, kadang-kadang kita kena tunjukkan jugalah. Sebab macam kita bersedekah kan ada dua cara. Satu kita kena kasih bersembunyi, satu lagi kena tunjuklah. Lagi-lagi bila dana tu dana dari orang lain, jadi kita kena tunjuk jugalah apa yang kita dah buat, apa yang kita guna dana tersebut. Dan saya pasti iMedic dan Isma pun ada media sosial yang tersendiri kan? Ada. Okay. Dan soalan ni agak kata melihat kepada perubahan sosial lah. Dan pada pandangan doktor juga, adakah aktiviti seperti ini memberi kesan kepada perubahan sosial, contohnya peningkatan sosial dalam masyarakat, ataupun kata bila doktor sebut tentang Repro Alert kan, adakah ia membawa kata kesedaran dan kata ada kesan lah sikit dalam peningkatan ataupun penurunan kadar kelahiran ke apa kan dalam remaja sekarang? Kalau kita tengok, saya akan jawab tempat tu, jawapan tu bergantung kepada tempat lah. Okey, macam kita dekat daerah Pintas, kita adalah satu daerah yang dikategorikan sebagai miskin. Betul. Ke tahap ketersampaian, keboleh sampaian tu agak rendah lah. Maksudnya macam contoh kampung di pedalaman sana, nak keluar pergi pekan atau bandar sangat susah. Betul. Jadi ada sebab kenapa kita masuk sana bagi bantuan lah, sebab dia orang susah nak keluar. Jadi kita walaupun harapkan
apabila kita sampai satu tempat tu, kita bagi bantuan, kita harapkan orang boleh berubah. Tapi sebenarnya saya akan kata at least kita kena bantu selain kita badan kerajaan, bukan kerajaan, bantu diorang dari segi bantuan. Harap diorang kita orang-orang yang macam di daerah PITAS ni pun diberi juga kemudahan yang at least yang secukupnya lah, macam jalan, air, kemudahan asas yang sepatutnya ada dulu, barulah kita kata orang tu boleh berubah. Sebab bila saya terlibat dalam aktiviti kemanusiaan ni, bila kita masuk tempat tu memang sangat susah, kemudahan asas pun tidak cukup. Akhirnya generasi muda ataupun anak-anak kecil tu, dia akan lebih cenderung untuk sambung bekerja daripada belajar. Betul. So apabila berlaku macam tu, kita akan buatkan satu generasi yang kurang berilmu lah, kurang pengalaman tu mungkin ada, diorang akan boleh bekerja bercucuk tanam, mungkin pengalaman dengan ilmu diorang lebih kepada bercucuk tanam lah. Tapi bila kita nak ubah satu masyarakat tu lebih jauh, kita kena buka sikitlah pandangan diorang. So aktiviti kita ni, selain kita cuba untuk beri bantuan, lepas tu kita cuba bagi kesedaran jugalah. Kita selalu tekankan agar ibu bapa tolong galakkan anak-anak untuk sambung belajar, belajar tinggi-tinggi. Kalau ada apa-apa masalah, mungkin diorang boleh bagi tahu, kita akan berhubung dengan mungkin pihak YB atau pihak berkuasa tempatan lah untuk bantu diorang. Sebab kami pun ada cari beberapa orang pelajar dekat kampung Mapan lah, diorang kata diorang perlukan bantuan kewangan untuk hantar anak pergi sekolah. So kita cuba dapatkan dana dan adalah berjaya YB kita tolong. Macam tu lah. Dan itu juga berjawab pada soalan saya yang cara untuk kita perkasakan lagi pelibatan belia dalam aktiviti smart ni, dengan kita bagi kesedaran kepada ibu bapa dulu kan sebenarnya. Jadi ibu bapa pun akan turut menarik anak-anak tu supaya belajar dan tidak kata bekerja sahaja kan. Jadi bagi soalan yang terakhir, apakah cabaran sepanjang doktor terlibat dalam aktiviti seperti ini, dan apakah harapan yang doktor nak lihat pada masa hadapan? Saya letak harapan tinggi dekat PITAS lah kan. PITAS lah, kita mula kat PITAS sebab saya bekerja kat PITAS. So kalau harapan, tadi apa? Harapan dengan apa tadi? Cabaran. Okey, cabaran ni macam biasalah, kalau kita berada di kawasan pedalaman, kita nak sampai ke satu-satu tempat tu banyak faktor kita kena fikir. Contoh kenderaan, cuaca, keadaan jalan, dan juga masa, dan juga tenaga kerja lah. Ramai kadang-kadang kita contoh kalau saya nak buat satu program, saya tak boleh buat seorang-seorang. Nanti penat kat satu orang je kan. Kalau dapat lebih banyak tenaga kerja dalam membantu menggerakkan program kemanusiaan tu, lebih mudah dan lebih diterima oleh masyarakat tempatan lah. Harapan saya adalah kita dapat lahirkan generasi muda yang at least majoritinya dapat habis sekolah, dapat menamatkan pelajaran dengan lebih mudah. Kita nak lahirkan lebih banyak kanak-kanak yang sihat. Kita antara daerah yang tinggi dengan kanak-kanak kurang zat makanan. So kalau boleh benda tu kita boleh atasi lah. Ini adalah masalah ekonomi. Jadi dari segi ekonomi, saya harap PITAS dapat cari apa dia punya, kalau kita panggil niche, apa yang kita boleh kembangkan dekat daerah PITAS tu sendiri, supaya orang kampung lebih mudah untuk bekerja sama dan kita dapat tingkatkan ekonomi masyarakat sini. Okey, baik.
Itu saja dari saya. Terima kasih atas masa yang diberikan kepada saya, doktor. Dan saya berharap, harapan doktor pun menjadi harapan saya juga untuk melihat pelajar-pelajar di sini pun habis belajar, sebab saya pun seorang pendidik. Jadi harapan saya lebih kurang sama juga, doktor. Dan saya mengharapkan kita buat semampu kita dan sentiasa sihat lah kan untuk buat semua benda ni kan. Betul. Okay. So itu saja. Terima kasih. Terima kasih.